Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para alim ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diizinkan kita untuk berada dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita solat maghrib berjamaah. InsyaAllah ini pun berjemaah. InsyaAllah besok pagi subuh berjemaah juga. Zuhur besok juga berjemaah. Asar pun berjemaah sampai kita padam. Setiap waktu bagi orang lelaki, kita akan mengadakan sembahyang berjemaah. Jangan seorang-seorang di rumah. Kalau seorang-seorang di rumah, kata Nabi, orang macam itu ibadahnya sesat. Hadis sahih yang disebut dalam Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baiti la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Dah banyak kali kalau saya sebut hadis ni dalam masjid ni. Cuma saya haraplah kita orang lelaki depan ni mengambil perhatian. Sini Nabi jauh ngabur ni. Hadis susah ya. Yang meriwayatkannya ialah Muslim. Apa cakap Melayunya? Sekiranya kamu sengaja sembahyang di rumah kamu, sengaja, tak ada alasan, tak ada uzur, tak ada sebab, sengaja tak nak sembahyang, tak siok, dengar azan tak siok nak datang. Sembahyang rumah kan tak boleh minta sembahyang, kita ini sembahyang rumah ni, tak nak sembahyang berjemaah. Seorang-seorang je.
Rumah muda sikit lah. Baju bukan selam. Boleh. Kalau biar je dah lah. Itu keluar rumah. Tapi kalau kamu buat habis tu, seperti mana mereka tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing. Rupanya dalam Rasul mandi ni habis tu. Ada yang tak nak datang masjid. Sampai Rasul mengancam untuk membakar rumah-rumah di keliling Madinah tu. Bagi mereka-mereka yang tak pernah datang masjid. Tapi tak jadi kerana mengenangkan dalam rumah tu ada perempuan-perempuan, ada anak-anak dan sebagainya. Kanak-kanak kecil. Tak jadi. Kalau tak dibakar Nabi ya. Kalau kamu jadi orang itu, saja tak siap, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Nabi tak pernah mengalahkan orang rumah. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, walau taraktum sunnata nabiikum, sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, la dhalaltum, kata Nabi ya, la dhalaltum, maka sesatlah kamu. Artinya tak ada pahala kalau seorang-seorang dalam rumah. Mudah-mudahan kita sedar tentang hadis ini hadis Nabi ni kau. Bukan cikgu guru cakap ni. Nabi cakap. Kita akan bertindak sewajarnya ya. Bila nak sembahyang datang berjemaah. Dia apa kalau di rumah paling koman, paling kudi, paling koyok, paling tak boleh, dia di rumah bersama dengan isteri dan anak macam. Kalau seorang-seorang aja, dia anjung isteri yang di dalam bilik masing-masing, anak-anak dalam bilik masing-masing, itu sesat sayangnya. Jangan kita jadi orang yang dianggap Rasulullah sebagai sesat. Baik, untuk malam ini kita sambung pembacaan kita. Kita masih lagi bicara tentang dosa-dosa besar yang dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dosanya, semua ada 93. Baru kita baca 34. Malam ni kita masuk ke yang ke-35. Nak disenarai kan? Panjang benar nanti ya. Jadi kita sambung aja coba. Dosa besar yang ke-35 ialah sengaja berdusta terhadap Allah dan Rasulnya. Mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, wa kadzabu bi ayatina. Sebelum itu apa kata Allah? Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Apa jemaah? Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Puasa Ramadan tak nak puasa. Yang maksiat buat juga. Mencurilah, mencuri dokayan lah. Tak menutup aurat lah. Macam-macam. Itu namanya kufur. Wa kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Allah kata dia syurga, dia tak percaya. Allah kata dia neraka, dia tak percaya. Allah kata ada kebangkitan lepas mati, dia tak percaya. Mana boleh bangkit? Orang dah mati, dah jadi debu. Macam mana dia bangkit? Itu wa kadzabu bi ayatina. Apa akibatnya? Ulaika ashabun nar. Mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Dan dimasukkan neraka. 7 neraka menunggu. Yang pertama Jahannam. Sebab betul Jahannam, jangan Jahannam. Orang Melayu Jahannam je betul. Jahannam. Ada satu benda tu. Yang kedua Jahim. Yang ketiga Saqar. Yang keempat Sa'ir. Yang kelima Khutamah. Yang keenam Hawiyah. Yang ketujuh namanya Lazar. Mana dah? Tuan-tuan, 7 neraka nunggu. Bagi mereka-mereka yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah ya. Jadi akan menjadi penghuni-penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Inilah 7 neraka itu. Baik, untuk malam ini kita baca juga ya, iaitu menjalani agama yang 35 memang sengaja berdusta terhadap Allah, tak nak dengar perintah Allah, tak percaya dengan ayat-ayat Allah, itu dosa ya, mendustakan ayat-ayat Allah. Datang Rasulnya, Rasul kata begitu juga. Rasul suruh buat kerana apa yang Rasul suruh itu bukan dia saja-saja nak suruh ya, dia dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Apa saja, dia bukan bercakap ikut hawa nafsu dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tak pernah bercakap mengikut hawa nafsunya. Wa
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa saja yang diperkatakan adalah dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Nabi pun begitu juga. Apa yang disuruh Nabi kita kena buat. Mana yang dilarang Nabi tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fa'khudhu. Apa yang diperintah oleh Nabi bagi kamu hendaklah kamu buat. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasulullah larang jangan buat. Jadi kalau dia manusia itu, mana yang Rasulullah larang dibuat juga, mana yang Rasulullah buat suruh buat tak nak buat, kumpul dengan engkau kepada Allah, kumpul dengan Allah. Itu dosa besar. Dosa besar tak hapus dengan kebajikan, tak hapus dengan wirid, tak hapus dengan sembahyang, tak hapus dengan wudu. Dia kena taubat sebenar-benar, taubat nasuha namanya. Itu ada dosa besar. Yang ke-35, nak lagi sikit. Jangan tak habis kan? Ini pun dah berapa bulan dah. Yang ke-6, yang 36. Menjalani sunnah yang jahat dan meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang jahat tu tak boleh panggil sunnah pun, maksiat panggil mungkar. Sunnah ni benda yang baik yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabar, itu sunnah Rasul tu. Redha, sunnah Rasul tu. Tawakal, sunnah Rasul tu. Baik boleh kita sunnah. Sabar, sunnah. Berjanggut, sunnah. Lepas makan, jilat-jilat jari itu sunnah. Tradisi Rasulullah. Tapi dia apa? Menentang, mengingkari. Yang dibuatnya yang jahat, dia panggil sunnah yang jahat. Mula jahat itu kalau panggil sunnah, maksiat, kemungkaran, benda jahat-jahat tu. Yang baik-baik baru kita panggil sunnah. Tapi di sini meninggalkan sunnah Rasulullah. Mana yang Rasulullah buat kita ikut. Malahan menghina Rasul. Itu bukan dosa besar aja kalau menghina sunnah Rasulullah. Bukan dosa besar, kafir. Siapa menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus kafir. Di antara perkara yang membatalkan syahadahnya ialah menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gini aku tengok Haji Ibrahim tu, lepas makan jilat-jilat jari, gini aku tengoknya. Kafir ni, tahu. Dia tak buat yang cerita. Tapi kalau menghina sunnah tu, kafir lagi. Gini yang kena Haji Ibrahim tu, ini sugi ni, boleh pakai tu, kalau tak boleh pakai. Kafir lagi. Dia tak sugi lah yang cerita, tak dapat sunnah Rasul. Tak dapat pahala sunnah. Dan siapa mengamalkan sunnah Rasul dia orang tak amalkan, dia dapat pahala 100 syahid. Satu sunnah dapat pahala 100 syahid. Bila menghina terus kafir. Jaga yang baik Tak nak buat yang cerita. Jangan sampai menghina sunnah Rasul. Jangan sampai menghina Allah. Jangan sampai menghina Al-Quran. Jangan sampai menghina hukum-hukum Allah. Kafir jadinya. Bukan dosa besar gitu. Kafir tak ada dosa ada harapan masuk syurga. Karena dia masuk neraka dulu, dibakar segala dosa-dosanya, dah habis dosanya, dia kan keluar dari neraka, dapat masuk syurga. Tapi kalau dia jadi kafir, kekal selama-lamanya. Alright, itu yang ke-36. Yang ke-37, tidak menunai janji. Tidak menunai janji. Itu tanda orang munafik tu tau. Dia bukan munafik hakiki, bukan munafik sebenarnya, tapi ada memiliki tanda orang munafik. Kata Nabi apa? Salasum fil munafik. 3 tanda orang munafik itu. Idza haddatsa kadzdzaba. Bila cakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji mungkin janji. Wa idza tumina khana. Bila diberi amanah dia khianat. Ketiga, walaupun dia dalam hadis lain ada tambah lagi, walaupun dia semayang, dia puasa dan sebagainya, dikira sebagai munafik juga. Tapi dapat ulama mentafsirkan munafik itu bukan munafik hakiki, dapat sifat-sifat munafik, memiliki sifat-sifat munafik. Apa itu munafik? Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Itu istilah munafik. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Pada zahirnya Islam, mayang sama, zikir sama, selawat sama, baca Quran sama, puasa sama.
Tapi dalam hati tak percaya. Itu orang munafik. Ya? Orang munafik. Tanda ni. Dalam Quran setiap juzuk ada je cerita orang munafik. Menyuruh kepada kemungkaran, mencegah kepada kemaksiatan, tanda munafik. Lagi apa? Suka berpura-pura depan orang Islam, dia macam orang Islam. Bila kembali kepada apa syaitan-syaitannya, geng-gengnya, kumpulan-kumpulannya, dia kembali ikut orang tak orang tu. Dia macam sesumpah. Sesumpah boleh tukar warna kulitnya. Kalau latar belakangnya kuning, warna kulitnya kuning. Kalau latar belakangnya kelabu, dia jadi warna kulitnya kelabu juga. Itu sesumpah. Kampung ni banyak sesumpah. Jadi munafik ni macam sesumpah. Itu orang yang paling murka, yang Allah paling murka ialah orang munafik. Di antara orang kafir tu, yang paling Allah murka ialah orang munafik. Ya. Orang kafir ni ada 4 jenis kafir, tuan-tuan, 4 jenis kafir. Yang pertama murtad. Murtad negeri, menghina sunnah Rasul, menghina hukum Rasul, menghina Al-Quran, menghina Allah, itu murtad, ditolak imannya. Walaupun dia mengaku dirinya beriman. Yang kedua musyrik. Kalau lelaki pakai seorang, musyrik. Kalau ramai musyrikin. Kalau perempuan musyrikah. Kafir je tu. Dia percaya Allah itu Tuhan, tapi di samping itu menyembah berhala. Musyrik tu menyanggutukan Allah satu yang lain. Dia percaya Allah itu Tuhan, tapi di samping itu menyembah matahari, menyembah api, menyembah lembu dan sebagainya, menyembah patung. Itu musyrik. Orang yang mensyirikkan Allah kafir juga. Dia akan sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, kata Allah. Siapa mensyirikkan Allah maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Esok di akhirat mencari syurga tak jumpa-jumpa. Cari tak jumpa. Lagi cari lagi jauh. Lagi cari lagi jauh. Lagi cari lagi jauh. Lagi cari lagi jauh. Sudah tak jumpa juga. Dekat apa? Dekat neraka. Itu dia orang-orang syirik. Itu syirik. Jangan sekali mensyirikkan Allah. Syirik ada 3. Yang pertama syirik jali namanya. Syirik jali. Yang kedua namanya syirik khafi. Yang ketiga namanya syirik kecil. Syirik asghar. Dua-dua ni kafir. Jali dan khafi kafir. Syirik kecil tak kafir, tapi berdosa besar. Apa dia dosa besar tu? Riak. Nabi kata aku yang takut dengan kamu tu lebih daripada takut dengan rimau ialah syirik yang kecil. Ditanya sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Jawab baginda, ar-riya'u. Riak. Riak itu dia membuat atau meninggalkan apa-apa jenis ibadah bukan kerana Allah. Dibuat bukan kerana Allah, ditinggalkan bukan kerana Allah. Itu riak itu. Takut riak, dia riak itu namanya. Itu syirik kecil. Dia tak kafir, tapi berdosa besar. Bila dosa besar, lama dalam katanya. Dosa kecil pun jadi dosa besar ni, bukan dosa besar ya. Jangan. Itu yang ke-30. 7. Tidak menunaikan janji. Itu tanda munafik tu. Kalau nak minjam tu punya ada janji. Minggu pun bayar, jangan takut. Minggu menurut gaji nak bayar. Kadang-kadang bertahun-tahun tak bayar. Dah bertahun-tahun. Saya tahu ni, saya dulu menyaga tau. Saya dulu lepas kantin tu projek menyagikan tau. Tahu tak saya menyagikan di market? Cukup je dia. Ada seorang tu datang, sampai sekarang tak bayar. Setengah jam je kena. Bukan banyak pun, 18 setengah pun bukan tu lah. Setengah jam nanti saya datang bayar. Sampai saya tak naga lagi. Dah berapa tahun dah, 15 tahun dah, 10 tahun dah. Tak ada datang pun. Itu mungkin janji. Bukan tak ingat. Tanda dia ingat apa? Dia nama saya dah jauh dah lari. Mana dekat. Tanah negara. Dari itu mungkin janji tu. Walau bagaimanapun saya dah halalkan. Dia tak tahu saya tak kabur dia. Tak jumpa kan. Tapi saya dah halalkan. Saya dah kabur, dah isyak dalam Facebook. Siapa yang ada hutang dengan saya, banyak ke sikit ke, semua telah saya halalkan. Memang. Baik, itu yang 37 ya. Tidak menunaikan janji. Yang ke-38, kasih kepada orang yang zalim dan fasik.
Jangan kasih. Minat pun tak boleh. Tujuan kasih, minat pun tak boleh. Apa kata Allah? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Surah Hud ayat 113. Ya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang zalim. Cenderung tak boleh. Tahu cenderung? Bukan cenderung balas. Cenderung untuk minat pun tak boleh. Seronok pun tak boleh. Kagum dengan orang zalim tak boleh. Nanti kamu akan disambar oleh api neraka. Tak ada tepi disambar oleh api neraka di tengah-tengah padang mahsyar. Kalau kita cenderung kepada orang zalim. Jadi jangan susah nak menyokong, susah nak bersama-sama. Ya. Cenderung pun tak boleh, minat pun tak boleh, suka pun tak boleh. Jadi jangan minat oleh orang zalim dan orang fasik. Kerana orang yang reda dengan orang zalim itu dia zalim. Ya? Orang yang reda kekafiran kufur. Reda tu bil kufri kufrun. Reda tu bil fasiqul fasik. Ya. Reda tu bil maksiati maksiatun. Ya, reda tak boleh. Kena so kawan-kawannya kita bantah dengan hati kita. Karena Nabi bersabda, apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Barang siapa nampak satu kemungkaran, naklah diubah dengan tangannya, dengan kuasa dia yang ada. Dengan tangan macam dengan kuasa dia. Ya. Tak boleh dengan tangan, diubah dengan lidah. Kabur pada dia, benda dia tak betul. Benda ni salah, benda ni dosa. Tak boleh dengan lidah. Dia tu bos kita. Dia buang dengan kerja untuk kita dapat apa. Itu pun, dia sekarang yang dalam hati. Fa'ilam yastati' fabi qalbi. Yang dalam hati itulah selemah-lemah iman. Wa dzalika aqwaful iman. Jadi jangan kita redha dengan kemungkaran, jangan kita seronok dengan orang zalim. Terima kasih kepada orang yang zalim dan fasik. Zalim orang melakukan dosa besar, itu zalim. Fasik orang melakukan dosa kecil. Tapi yang balik dosa kecil, kerana dosa kecil itu boleh jadi dosa besar. Dosa kecil boleh jadi dosa besar, tuan-tuan dan puan-puan, dengan 6 perkara, 6 tempat. Dosa kecil itu boleh jadi dosa besar. Yang pertama, meringan-ringankan dosa kecil jadi dosa besar. Meringan-ringan alat dosa kecil jadi dosa besar. Meringan-ringan dosa kecil. Yang kedua, tidak takut dengan dosa kecil. Kalau takut kerana dia banyak ibadah, apa susah nanti aku tahdir nak habis dosa kecil tu, jadi dosa besar. Yang kedua. Yang ketiga, bermegah-megah melakukan dosa kecil. Tak tahu kabur lah, dia megah dalam hati je. Tengok aku ni dah umur 82, pakai seluruh pendek lagi. Jadi dosa besar. Kerana megah. Yang ketiga. Yang keempat, istiqamah melakukan dosa kecil. Istiqamah itu berterusan. Asal keluar pakai seluruh pendek, asal keluar pakai seluruh pendek, asal keluar pakai seluruh pendek. Jadi dosa besar. Asal semua kain ke tanda dia, asal semua kain ke tanda dia, asal semua kain ke tanda dia. Jadi dosa besar. Yang keempat. Yang kelima, menunjuk-nunjuk kepada orang melakukan dosa kecil. Tunjuk kepada orang. Macam saya lah. Ya. Ambil handphone ni, tangkap gambar sendiri. Selfie. Apa itu selfie? Dia minta pergi ke selfie. Gambar saya sendiri pakai seluruh pendek. Dosa tu. Dosa kecil tu, pakai seluruh pendek, dosa kecil. Itu namanya selfie. Tak tahu tanya Cikgu Zul, dia pakai apa dia pakai viral. Dia namanya selfie. Tangkap gambar sendiri. Dia tangkap gambar sendiri, dia masuk dalam Facebook. Gambar tengah pakai seluruh pendek tu masuk dalam Facebook. Berapa orang tengok? Tuan-tuan dan puan, kalau saya berapa orang tengok? 5,000 tengok. Itu jadi dosa besar kan? Jadi dosa besar. Kerana saya friend saya dalam Facebook ni dekat 5,000. Kalau tu 5,000 terus ni call sikit. Saya banyak dah saya delete dah. Masuk dalam TikTok. TikTok ni masuk Facebook.
Ini TikTok ni, tapi dulu itu proses-proses boleh masuk dalam Facebook kan. Kalau nunjuk-nunjuk, jadi dosa besar. Itu yang kelima. Yang keenam, last sekali. Kalau dosa kecil itu dilakukan oleh orang-orang yang ada pengaruh terhadap orang-orang lain. Kalau dosa kecil itu dilakukan oleh cikgu guru, jadi dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar, kerana dia ngajar. Mana pergi ngajar, kamu ngajar, di kampung Tanjung Darah ngajar, di kampung Kelumban ngajar, seorang mana ngajar, dosa ngajar berarti kiri, jadi contoh. Kalau tanya orang, kenapa kamu pakai sebeli? Anda cikgu guru pakai lebih ni, dia ngajar orang. Udah jadi dosa besar, pergi cikgu guru, pergi orang lain, dosa kecil. Tapi bagi orang tu jadi dosa besar. Bisa ke Tok Mulu Tuan Haji Isa, kalau dia buat dosa kecil, jadi dosa besar. Kerana dia ngajar. Sejak lagi ngajar tadabbur Quran ni. Daripada hari Isnin sampai Sabtu. Jadi dosa besar. Bisa ke Tok Bilal. Bisa ke imam tadi. Kalau imam tu melakukan dosa kecil, jadi dosa apa? Dosa besar. Dengan paling-paling melakukan dosa kecil, dia boleh jadi dosa besar dengan 6 tempat. Itu yang ke 38. Yang ke-39, benci kepada orang-orang soleh dan menyakitkan mereka. Tak nak tengok orang soleh, orang sembahyang dia ketik, orang makan sorban dia ketik, orang suka bersedekah dia ketik, orang suka baca Quran dia ketik. Benci tengoknya, meluat tengoknya. Orang selawat dia ketik, macam yang dia seorang alim je, jadi seorang masuk sikit tau. Menyakitkan hati apa tu? Macam cara mana? Saya ni dah jenuh dikata dia orang tau. Dah jenuh. Daripada muda lagi, macam dia pandai benar. Mana ngajinya? Aku tahu dia tu dah tak kenal dia muda lagi. Mana ngajinya? Mengenal. Bukan saya nak orang saleh, tapi sekurang-kurangnya luarannya macam orang soleh lah. Pakai jawabah, pakai sahabat, macam orang soleh. Bukan saya soleh dah, belum lagi. Dakwah lagi tak jauh. Tapi itu pun orang ketik. Lebih-lebih kalau kita betul-betul jadi orang soleh lagi. Dosa besar tu. Itu yang ke 39 ya. Benci kepada orang-orang soleh dan menyakiti mereka. Cari jalan-jalan untuk mengenai mereka. Cari jalan untuk supaya dia jadi susah. Cari jalan supaya dia kena tangkap dan sebagainya. Contoh 9. Yang 40. Mengeluarkan kalimah itu perkataan lah. Yang bahayanya menyeluruh, yang menyebabkan kemarahan Allah. Contoh apa? Dia jadi tebu, dia ngajar, dia takut orang ramai tak nak manggil dia lagi. Dia kata riba. Dia tahu riba itu haram, tapi dia kata akhir zaman ni kita perlukan riba. Dia tebu lah. Akhir zaman ni kita perlukan riba. Kita macam mana nak membangun? Jadi sekarang ni nak membangun kena ada modal. Sekarang ni kita mana ada modal? Kena minjam bank. Minjam bank tu kena riba lah. Sistem bank sekarang dia ada ada sistem kewangan cara Islam. Zaman tu mana ada, zaman dulu mana ada. Riba aja. Minjam bank je riba, minjam bank je riba. Jadi dia terpaksa lah kita dia mengeluarkan fatwa macam tu. Kalau Tok Guru mengeluarkan fatwa lah. Orang lain kau dah dosa dia Tok Guru. Orang lain tak mengeluar lah. Itu dosa besar tu tau. Kan dia membahayakan masyarakat. Akhir zaman ni orang perempuan mana boleh tudung ni. Kenapa? Kalau tudung panas 5,000 anak pinjau. Jadi tak ada tudung orang perempuan. Itu bahaya dia. Dan perkataan macam itu orang seronok, masyarakat seronok, tapi Allah marah. Itu dosa besar tu. Menyebabkan kemarahan Allah. Itu contoh tu betul tidak entahlah Allah lah. Contoh tadi, riba tadi kan, ayam tudung tadi kan, betul tidak Allah lah. Kalau betul terimalah. Kalau salah khabur. Boleh saya tukar cari contoh lain ya. Itu yang ke-41. Yang ke-40. Yang ke-41. Nak laju ni tak boleh nak laju pun. Tak tahu berapa bulan habis. Baru tahu nak berapa habis.
Yang ke-41, tidak berselawat kepada Rasulullah ketika mendengar sebutan namanya dengan sebab sibuk dengan permainan yang haram. Dengar nama Rasulullah sebut tak nak jawab sallallahu alaihi wasallam. Patutnya bila dengar je Rasulullah jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sebut je Muhammad apa jawab? Sallallahu alaihi wasallam. Sebut je Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dia dikira sebagai orang yang kedekut, orang yang bakhil, orang yang tak terjerai, orang yang tak hidung masin, orang yang cikir. Orang mengatakan tahu apa cikir ke? Cikir. Sebut betul tak? Cikir. Jangan cikir, tak betul. Ciki, tak betul. Ciku lagi, tak betul. Cikir. Demi imalah, tak betul. Tahu apa imalah? Ya Allah, tak tahu apa imalah. Baca Quran salah sengit tu. Wadduha wal laili idza saja. Cikir. Apa namanya? Itu imalah, tak betul. Tak tahu banyak Tuan Isa. Dia ngajar Quran setiap pagi. Itu namanya imalah. Jadi dah selesai tu ya. Tanda-tanda menyebut kalimah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad disebut namanya. Sebut je Nabi Muhammad, sebut sallallahu alaihi wasallam. Sebut je Rasulullah, sebut sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Kalau tidak dia dikira sebagai orang yang bakhil. Dah selesai tu. Bakhil tu dah selesai tau. Walaupun dia dengan kewangan dia tak bakhil, tapi dia kalau dikira atau dicap dia sebagai bakhil, dah besar tu. Kenapa kata Nabi apa? Al-bakhilu ba'idum minallah. Ini hadis ya. Ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, wa qaribum minan nar. Al-bakhilu, orang yang bakhil, qaribum minallah, jauh dari Allah. Bukan jauh tu jarak, jauh dari rahmat Allah. Allah tak bagi rahmat pada dia. Bukan jarak jauh dia dari sini ke Kuala Lumpur ke jauh macam tu. Jauh dia tak dapat rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah. Ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Itu jarak. Manusia tu nak kawan dengan dia, dia kedekut. Nengok aja dia lari. Kenapa? Hati nak apa? Hati nak nyempil aja. Tahu nak nyempil? Minum sama. Dia dekat nak baju tu dia pecah macam-macam. Baru semua tak hati ya. Ataupun pergi tanah dulu. Dekat dan nak baju dia pergi tanah. Dah keluar tu orang dah bayar. Itu kedekut. Maksud jauh dari manusia. Tetapi nak kawan dengan gini orang itu. Ba'idum minal jannah, jauh dari syurga. Tak jumpa syurga. Kalau tak jumpa syurga, jumpa apa? Neraka lah. Jadi siapa nak jadi bakhil, dengar je Muhammad jangan jawab, diam je. Saja tak siap. Lain dari apa. Tapi tak jawab kerana kerana sibuk dengan urusan-urusannya, dia haram oleh Allah. Tengah sibuk main handphone dia. Nengok ni. Saya tengah ngajar dia orang main handphone tau. Nengok handphone. Sibuk dengan benda yang haram. Handphone juga apa pula tau. Nengok cerita locak dalam tu. Cerita bintang filem. Nampak gambar Sofia Loren, nampak gambar Brigitte Bardot, nampak gambar Marilyn Monroe. Tak kenal kan? Sibuk je. Sampai tak sedar Muhammad disebut namanya. Dia tak ada jawab. Betul yang dia susah je. Jadi jaga baik. Tidak berselawat ya. Yang 42. Yang 42, berpuas hati dengan dosa besar dan membantu dalam melakukannya. Jangan puas hati dengan dosa besar. Patutnya kita dosa kecil pun kita rasa takut. Sentiasa istighfar, suruh kita taubat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, lepas semayang tu jangan terbah je. Istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku yang besar, yang kecil, yang sedar, tak sedar, dosa sengaja, tak sengaja, dosa tahu, dosa tak tahu. Minta ampun dengan Allah. Jangan pasal lambah. Tahu bah? Bukan naik bah. Apa? Kumbah. Tunggu dulu.
Sebab itu hukumnya dalam Islam ni tuan-tuan dan puan, ketika sembahyang berjemaah ni, makruh kita keluar daripada tempat duduk selagi Cik Imam tak berkali daripada tempat duduk dia. Cik Imam tengah duduk menghadap macam tayar akhir tu, jangan gerak lagi, jangan bangkit. Kecuali dia nak sembahyang jamaah lain cerita, atau kecuali dia ada hajat. Kalau tidak jangan gerak, tunggu. Udah imam tu berkali, baru dia berkali. Baru boleh berkali, baru tak ada makruh. Kecuali ada hajat, kalau nak kencing bangkitlah, jangan diam. Kalau diam dah, tunggu juga. Situ terlambat. Kalau tak ada hajat, tunggu. Kerana itu syariat tu adab sembahyang berjemaah begitu ya. Jangan berkali. Dah bunyi ya. Itu 41. Bukan 42. Berpuas hati dengan dosa besar dan membantu dalam melakukannya. Orang buat dosa besar dia bantu, dia tolong. Itu berlawanan dengan ayat Quran. Apa kata Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong bantulah kamu ke arah kebaikan dan juga membawa kepada ketakwaan, tapi jangan kamu bertolong bantu ke arah dosa, maksiat dan juga ke arah permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong bantulah kamu ke atas benda-benda yang baik-baik dan juga ke arah ketakwaan. Wala ta'awanu, jangan kamu tolong bantu wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ke atas dosa-dosa dan juga permusuhan. Nak tolong yang baik-baik je. Gotong royong tolong. Membersihkan masjid ni tolong. Orang pakai miskin tolong. Korban bagi pada orang yang memerlukan tu tolong, dia tak apa tu Jangan bertolong ke arah benda-benda maksiat. Malam ini ada apa? Ada pesta rock mempersembahkan deng. Siapa tu nama dia? Ada tolong nampak komposter. Putih dia nampak komposter tu. Itu membantu ke arah kemaksiatan. Jangan buat begitu ya. Nak buat biar benda-benda baik. Mari kita sembahyang, itu suruh. Mari kita menutup aurat, mari kita mengaji, mari kita baca Quran dan sebagainya. Itu yang bertolong bantu ke arah ketakwaan dan ke arah kebaikan. Jangan kamu bertolong bantu ke arah kemaksiatan ataupun membawa kepada permusuhan. Baik. Kemudian yang akan datang kita akan baca yang ke-43 8 di malam ni 35 sampai 43 42 pun. Dan 8 masuk 35 tu masuk 8 tu. Akan datang kita baca yang ke-43. Berkekalan melakukan kejahatan hingga manusia takut kepadanya. Orang takut kan, memang nama takut dah. Kerana dia masyhur dengan kejahatan. Dia dah jenis orang begitu. Masyhur dengan kejahatan hingga orang memang nama takut dah. Itu akan datang tu baca insyaAllah ya. Untuk malam ni cukup sekadar itu. Dah bunyi. Sekarang heboh bagaimana? Bila nak habis, bila nak berhenti lah. Berhenti lah. Sekian dulu tuan-tuan dan perempuan. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? Tak ada. Setuju lah kan tu? Has anybody got any objection? No objection. Setuju lah kan? Alright. Kalau setuju, has anybody got any problem? Ada masalah? Tak ada juga masalah. Alhamdulillah. Kenapa tak ada masalah? Kerana semua bijak-bijak, pandai-pandai belaka ya. Mana cari hanya ada di Masjid Sultan Abdul Shah, Kampung Gajah. Bijak-bijak lagi. Asal dia ajar dapat. Mana cari? Memanglah tuan-tuan, bila semua dapat, murid-muridnya pandai. Kalau semua tak dapat, seorang pun tak dapat, itu bukan murid bodoh. Kenapa? Tu gurunya bingung. Tak kerti ngajar. Asal ngajar tak dapat. Bingung tu ya. Alright, sekian dulu.
Ampun maaf, aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi fattahta fahamta wa lakal hamdu kama akramta fahamta wa qulta wa qalqal haqqa wa hadaka sidqa sanuqri'uka fala tansa wa qulta 'allamal insana ma lam ya'lam 'allamna min ladunna 'ilma nas'aluka bi fadlika an tu'allimana kama 'allamtahu wa tulhimana kama alhamtahu wa tahfazana man antabi 'alaina kama hafidtahu 'alayhi wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.